Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Puan Waalaikumsalam. Sihat Cik Puan? Saya. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang berada di mana? Di bumi mana? Saya di Rawang. Di Rawang? Saya di Rawang, Selangor. Rawang Selangor. Macam mana keadaan Rawang? Okey? Semua okey Rawang? Okey, alhamdulillah okey. Alhamdulillah Okey. Okey. Alright. Baik. So Cik Puan mungkin dah tahu saya akan coach secara ni live. Boleh kita straight forward kepada apa Cik Puan punya soalan. Silakan. Okey. Okey, sebelum ni saya ada buat online, tapi untuk bisnes saya sebelum tu saya Tuan Fadli dengar suara saya ya? Dengar suara saya? Dengar, okey. Dengar. Saya ada buat online. Okey, saya sebelum tu saya beritahu lah saya bisnes Hi-O. Okey, dan biasanya kalau buat online ni saya jual produk yang kecil saja untuk salam perkenalan. Tak pernah lagi untuk closing yang besar lah, maksudnya nak buat network ataupun group. Jadi kat sini persoalan saya lah, adakah dengan online ni saya boleh buat closing macam sebelum ni yang saya buat offline? Maksudnya before ni ada buat 30, 50, 60 macam tu. Jadi untuk dalam online ni ada cara tak? Macam tu. Kalau pernah buat ke belum? Setakat ni saya buat online, tapi banyak melalui Facebook lah. Facebook, dan kemudian kita online ni biasanya kita buat produk yang kecil ataupun macam salam perkenalan sahaja. Tetapi biasanya bila untuk belum PKP. Berapa di online paling tinggi jalan? Tuan? Di online. Berapa? Setakat ni yang boleh closing dalam online dalam adalah cecah 1,000 lebih lah, RM 1,000 lebih macam tu sahaja. Berapa lama Cik Puan dah buat online? Online kalau closing yang untuk online ni barulah dalam PKP ni. Tapi yang sebelum PKP biasa buat offline. Okey. Soalan saya very simple. Berapa lama dah buat online? Berapa lama online? Semenjak saya bisnes, saya memang ada buat online lah. Memang terlibat, memang ada lah buat Facebook, IG pun ada tapi tak aktif. Okey, soalan saya dah berapa lama buat online dan buat jualan di online? 5 tahun. 5 tahun? Yes. Yang tadi PKP tadi tu apa? Apa kaitan PKP tadi? Okey, macam ni. Sebelum PKP buat online, tapi untuk produk kecil. Maksudnya saya closing sampai dalam lebih kurang dalam 1,000 lebih 2,000. Tapi sebelum PKP saya online untuk produk yang kecil, kemudian itu macam salam perkenalan. Kemudian kita set untuk jumpa offline. Okey, offline jumpa, date, lepas tu nanti daripada situ saya boleh closing dalam 30k sampai 60k lah, macam tu. Tapi sekarang ni persoalan saya, adakah saya boleh macam mana cara lah nak minta panduan daripada Tuan. Perlu cara dulu. Saya nak tahu apa Cik Puan buat dulu. Kalau saya bagi tahu cara, Cik Puan tahu cara, tapi Cik Puan tidak jelas kenapa perlu buat, dan tak buat juga. Soalan saya very simple. Waktu PKP berbanding sebelum ni Cik Puan jual produk kecil dekat online, lepas tu closing besar dekat offline. Betul? Yes. So sekarang ni dekat PKP apa ceritanya? PKP saya tak boleh closing modal besar. Kenapa tak boleh closing modal besar? Mungkin saya tak kuat saya punya keyakinan pada customer saya lah. Cara saya macam mana saya wujud dia, ataupun mungkin offline tu lebih dekat, kita lebih dekat macam tu.
So macam mana nak suruh jadi lebih dekat di online? Itu yang tak tahu tu, nak tanya tuan. Rasa-rasa. Rasa-rasa sepanjang saya ikut kelas tuan lah, apa yang saya pegang satu ayat, kita mesti pastikan kita ada di mana-mana. Maksudnya di hati customer kita di mana-mana. Betul ke? Apa beza closing offline dengan closing online? Apa yang menyebabkan closing berlaku di offline? Okey. Biasa kalau saya pergi closing offline, kita lebih macam customer tu lebih percaya dengan kita. Maksudnya Okey, cara kenapa kita customer percaya? Kenapa customer lebih percaya? Itu yang saya rasa mungkin cara kita kot. Cara kita kenalkan diri dengan dia, dekat dengan dia, approach dia, dia percaya dan kita dia boleh nampak kita macam tu. Cuba tulis kenapa customer percaya dekat offline. Cuba tulis sekarang, buat listing, jangan sembang. Nombor 1, kenapa? Okey, tulis kat mana? Dekat buku saya ke? Ya, tulis dekat buku lah. Lepas tu cakap balik. 1, kenapa? Pendekatan saya. Apa pendekatannya? Sebenarnya itu yang susah nak cakap. Mungkin dalam masa yang sama kita cuba kenal dia dan tahu masalah dia apa. Okey, so kenal dan tahu masalah. Tulis nombor 1. Lagi. Okey. Lagi apa lagi? Okey, daripada masalah tersebut kita cuba bawa dia dalam situasi untuk kita selesaikan masalah dia. Maksudnya kita nak bantu dia dari segi jihad ekonomi contohnya, dari segi kesihatan dia sebab produk yang saya jual ialah produk kesihatan dan dalam masa yang sama boleh jana ekonomi. Selesaikan masalah dia, nombor 2. Okey. Okey, apa lagi yang dekat offline yang menyebabkan Cik Puan berjaya dekat offline? Okey. Saya cuba keyakinan ataupun memberi keyakinan kepada dia 200% macam itulah. Meyakinkan dia bahawa kita akan keyakinan. Lagi? Apa yang menyebabkan offline saya? Okey, kalau saya punya customer tu perempuan, saya banyak guna macam sentuhan, macam masa saya bagi keyakinan pada dia, saya bukan sekadar bercakap macam ni saja, saya bagi sentuhan, maksudnya saya bagi dia rasa selesa dengan saya, macam tu. Dan kebanyakan the point is dia rasa selesa. Rasa selesa, okey. Lagi? Dan bagi dia percayalah, akhir sekali kita boleh nampak dia percaya. Tuan Fadili, maksudnya depan kita boleh nampak muka dia macam tu. Tapi dalam online saya tak tahu macam mana macam tu. Saya tak suruh relate dengan online sekarang ni. Saya kata offline, apa faktor menentukan kejayaan. Saya tak kata pun relate dengan online. Jangan jumble up dengan boleh tak? Satu-satu selesai. Okey. Jadi sekarang caranya setakat ni itulah yang saya buat. Sehari boleh close berapa orang? Boleh jumpa berapa orang? Boleh close berapa orang? Untuk offline. Masa offline sebenarnya bergantung pada kekerapan saya sharing lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tapi selalu buat. Biasanya kita akan buat lepas saya kerja hakiki, saya balik rumah dan saya akan sambung sampai malam lah. Biasa kita buat 3 kali sehari. So ada sangkut seorang 2 macam tu. Tapi purata kalau boleh cakap lah dalam sebulan dalam 2 orang macam tu lah. Tapi biasanya barang kecil kita on juga. Purata 2 orang sebulan je? Sebulan, dia bergantung tuan. Kalau saya buat banyak kali, kerap. Tapi saya kadang-kadang terikat dengan kerja hakiki macam tu.
So Jadi, sekarang ni apa faktor? Faktor offline tu adalah semua faktor-faktor tadi, betul tak? Betul. So sekarang ni macam mana nak faktor-faktor tadi tu wujud di online? Cuba sebut faktor-faktor tadi. Sebut balik. Okey, kenal customer tu dengan cara yang lebih detail lah. Siapa dia, masalah dia. Dan kita cuba yakinkan dia untuk kita selesaikan masalah dia. Dalam masa yang Lagi, sama tiga. bagi dia selesa dengan kita dan dia nampak figure lah. Biasa bila kita pergi jumpa dia, kita akan bagi figure dan sebagainya lah. Pengiraan, masa tu kita terus buat pengiraan di depan dia. Sini macam tu. Okay, lagi? Itulah. Yang paling akhir sekali dia rasa selesa dan dia yakin. Okay, Dan soalannya biasanya macam kita mana bukan benda tu online kan? Macam mana nak semua benda tu di online kan? saya nampak lah tuan, mungkin kita boleh buat cara video call ke, tapi macam mana nak lebih berkesan, nak apa cara dia? Kan ada tapi. Masalah Cik Puan lah tapi semua tapi. Satu, Okay. macam mana cara untuk dia jadi experience yang sama macam offline? Satu, apa yang perlu Cik Puan buat? Tulis. Satu, apa? Satu, wujudkan hubungan dulu. Okay, macam mana hubungan tu? Be specific. Mungkin Bagaimana dia nak wujudkan macam kalau ikut biasa kita akan masuk secara biasa saja, kenal berkenalan semua, dan daripada situ dia akan customer akan cerita masalah dia, dan daripada masalah itulah kita offer dia apa yang kita ada dan kita boleh bantu. Itu dah proses. Soalan saya tadi macam mana? Itu dah proses. Soalan saya very simple. Macam mana nak wujudkan benda tu? WhatsApp. Okay, so WhatsApp lagi. After that, nombor 2. Rebranding diri kita dalam FB. 3. Tulis apa yang Cik Puan cakap tu. IG sama. 4. Dalam, okay. Okay, dalam masa tu kita boleh tengok siapa yang like kita punya kita punya IG, kita punya FB semua, dan kat situ kita boleh wujudkan hubungan. Hubungan macam mana? Maksudnya kat sini kalau ada yang kita boleh nampak lah, bila yang like tu mungkin kita akan nampak, oh dia ada masalah apa. Biasanya daripada situ kita boleh nampak masalah. Kebanyakan customer ada FB kan. So mungkin daripada situ kita boleh wujudkan. Tu belum lagi selesai masalah. Cik Puan sekarang ni, Cik Puan bukan masalah marketing, Cik Puan masalah sales. Cik Puan sebut tadi masalah sales. Okay. Your problem adalah jumpa orang, tak boleh jumpa orang, tak boleh nak closing package besar. Betul tak? That is your problem. So how to solve your problem? Now focus on yang saya tanya tadi, apa yang berlaku dekat offline? Cik Puan kata ada hubungan, boleh tulis terus depan dia, justification, dia rasa selesa, kita di depan muka dia, boleh sentuh. Betul tak? So how to simulate that situation dengan online? Macam mana nak wujudkan benda tu di online? Faham tak? That sales process. Apa yang Cik Puan cakap tu berada di semua platform, itu namanya marketing process. Apa yang Cik Puan kata tadi, your problem now adalah sales process. Faham tak? Okay. Your problem is not marketing, your problem is sales. Sales okay. Faham setakat ni? Faham. Yang Cik Puan kata kena berada di semua platform, itu marketing, suruh orang nampak. Your problem now, orang nak nampak.
Betul tak? Yes. Boleh Yes. jual package kecil, barang kecil-kecil. Sekarang ni nak suruh dia beli 30 ribu ni, nak suruh jadi agent ni. Betul tak? Yes. Yes. Betul. Nak suruh dia buat loan ni. Betul tak? Betul. Supaya kalau dia ambil 30 ribu, aku dapat besar lah commission. Dapatlah jadi CDM cepat sikit. Betul tak? Tuan saya 500k lagi nak jadi CDM. Itu yang saya pening sebab 5 tahun. Sekarang 5 tahun saya buat. Rasa macam lamanya macam tu. Kalau diizinkan Allah dengan ilmu yang daripada Tuan bagi panduan mungkin sebab Cik Puan nak jadi CDM cepat. Itu je. Sebab orang lain nampak senang je. Aku kenapa bapak susah gila? Betul tak? Bukan. Macam ni Tuan. Lepas ni kalau kata saya kalau saya dapat pendedahan dalam online, maksudnya sebab kita ada kerja hakiki kan. Jadi benda ni lebih lancar lah untuk saya teruskan bisnes ni. Macam tu. So sekarang ni soalan saya very simple. Your problem adalah sales process, bukan marketing. So how to simulate, how to buat benda yang biasanya kena jumpa di online. Apa yang sepatutnya Cik Puan buat? Faham tak soalan saya ni? Saya nak suruh Cik Puan faham. Sebab kalau saya bagi tahu, saya boleh bagi tahu je apa perlu buat. Tapi saya nak suruh Cik Puan punya kepala otak berfikir. CDM kena fikir sendiri. Sebab dekat bawah tu orang perlukan kepala otak kita. Betul tak? Betul. Yes. Bila kita fikir, soalan saya tadi adalah untuk trigger kepala otak Cik Puan supaya berfikir. Bila you fikir, you come up with that idea, you will appreciate that idea dan Cik Puan boleh bagi tahu kepada downline semua dengan fluent, dengan tenang, dengan relax. Soalan saya, macam mana nak benda yang sama, right, tetapi di online kan? In fact, Cik Puan kata dalam sebulan boleh closing 2 je. Betul tak? That's your problem. Sebab dalam sebulan closing 2. Kalau Cik Puan boleh buat sebulan, closingnya 100. 100 tak boleh. Tapi itu 2 minimal lah. Kalau okay. Kenapa tak boleh? Sebab kena jumpa, betul tak? Seorang-seorang, betul tak? Yes. Cik Puan, saya nak satu perkara daripada Cik Puan. Katakanlah dalam satu dewan ada 1000 orang, Cik Puan berdiri atas stage, Cik Puan cerita kepada 1000 orang tentang your package. Right? Katalah conversion rate is about 10%. 100 orang join package 30,000 dengan Cik Puan. CDM tak? Wow. CDM kan? Yes. Tak payah tunggu setahun. Mati terus CDM. Yes. Betul tak? Betul. So sekarang ni isu Cik Puan adalah cuba fikir, okay, bagi tahu je idea tak logik ke macam mana nak suruh yang offline tu di online kan. Bagi tahu je, throw je idea. I ada that solution. Saya nak Cik Puan fikir sebab benda tu Cik Puan dah ada. Cuma Cik Puan macam mana nak connect? Yes. Satu yang saya nampak lah, mungkin pendekatan saya lepas saya berjaya pujuk dia untuk lebih tahu macam mana saya boleh tolong dia. So kita mungkin akan buat melalui video call dan tunjuk pengiraan tu step by step berbanding kita guna slide. Ini idea orang yang tak bagus cerita ni. Itu sales process. Don't talk. Okay, sekarang ni itu sales process. Dia nampak sebab itu sales process. Faham? Faham, okay. Cik Puan kena relax sikit. Fahamkan soalan saya. Soalan saya very simple. Macam mana nak suruh benda yang offline tu di online kan dan result dia sama? Yang sedang live dengan kita boleh komen tak dekat bawah? Tolong Cik Puan Alina ni. Sepatutnya masa coaching tak boleh tolong. Berjalan je lah. Tolonglah. CDM tu apa? Orang kata cash deposit machine. Bagus kau punya jawapan. Bukan CDM deposit machine. Yang ni Cik Puan Alina buat business networking, network marketing. Dia nak jadi crown diamond manager. Orang kaya lah dalam dia punya hierarchy. Senang cerita duduk atas. Kan, Amin.
cash deposit machine. Okay, so now apa yang Cik Puan boleh buat? Apa benda kalau di online dia boleh jumpa, boleh tengok muka, boleh dengar, boleh tengok kita senyum. Video call. Sudah je jujur, Tuan, saya memang IT dia agak kurang. Sebab tu rasa macam banyak kena belajar mengenai teknologi. Apa jawapan Cik Puan tadi? Video call. Dah pernah buat video call? Pernah. Berapa kali? Biasa kalau untuk closing ni dalam kalau video call dengan rakan kongsi selalulah Tuan. Selalu buat. Saya berapa kali buat video call untuk closing? Untuk closing. Untuk closing setakat ni mungkin sebab saya tak berapa banyak dapat keyakinan daripada customer dalam setakat ni dalam 5 kali macam tu lah. PKP. Dalam PKP saja. Salah saya, berapa kali Cik Puan pergi Table Talk sepanjang hidup Cik Puan? 5 tahun dalam HIO. Dan akhirnya boleh buat closing. Macam mana? Cik Puan 5 tahun dalam HIO, betul tak? Ya. Okay. Betul. Dah 5 tahun dalam HIO ke lebih? Betul, 5 tahun. 5 tahun dalam HIO. Berapa kali orang Cik Puan Table Talk, akhirnya Cik Puan jumpa rentak dan akhirnya boleh closing dekat offline? Berapa kali? Berapa orang? Sepanjang masa awal dulu buat HIO. Oh banyak. Tuan, seorang pun bukan sekali. 2-3 kali kena buat. So, banyak kali baru closing. Betul tak? Yes. Aku kalau buat online 5 kali kepala je nak closing. Buat video call 5 kali, lepas tu apa lagi saya perlu buat? Baru buat 5 kali. Dekat offline boleh pula berkali-kali. Dah lah tu pun minyak kereta, tak ada orang bayar, betul tak? Tu belum tentu makan, bayar juga, betul tak? Masa spend lagi, kita dah lah pergi kerja, penat-penat. Lepas tu balik rumah, mandi, keluar pergi jumpa prospek, betul tak? Betul. Itu pun buat hari-hari. Closing 2 je sebulan. Cik Puan boleh tahan benda tu. Dalam keadaan Cik Puan tak reti pun Cik Puan buat juga. Nak jadi CDM punya pasal sebab kena bakar dengan orang atas. Betul tak? Nampak terbakar, nampak gila lah kaya CDM. Betul tak? Now, musim PKP tak boleh nak buat. You have an option which is live. Video call. Cik Puan baru buat 5 kali. Lepas tu dah give up. Come on. You need to do it again and again. Sampai Cik Puan dah dapat intipati, strategi, cara yang betul. Macam mana Cik Puan buat offline. Dan in fact, saya ada satu berita gembira untuk Cik Puan. Kalau Cik Puan berjaya pecahkan tembok-tembok ketidakyakinan ini, dalam satu malam Cik Puan boleh closing ramai gila. Why? Sebab you doesn't need untuk start your kereta. You tak perlu pergi kedai mana-mana. You duduk rumah, you hanya pakai tudung je dekat bawah, you pakailah baju kelawar ke whatsoever. You boleh closing orang. Faham ke tidak? Yes. Faham. Yes. The problem is bukan Cik Puan tak tahu. Problem sekarang adalah Cik Puan ada blocking dalam kepala otak yang menyebabkan Cik Puan tak yakin. Betul tak? Ya, baru nampak. Masa buat handover tebal muka nak pergi meniaga dengan orang, betul tak? Nak pergi closing orang. Orang kata, kau kena contact dulu hot market kau. Jumpa dulu mak saudara, pak saudara, adik, beradik, ipar, duai, betul tak? Bapak tebal muka pergi jumpa orang. Itu silap pagi bulan, ada orang marah kita dekat kedai. Betul tak? Apa hal nak closing sampai 30,000, nak suruh buat bank loan. Betul tak? Tu belum lagi masuk orang nak sign 30,000, lepas tu orang marah kepada kita, tak boleh nak jual barang. Betul tak? Yes. Tu boleh tebal muka. Sekarang ni buatlah live. Sama saja. Cumanya kelebihannya duduk rumah. Minyak kereta tak keluar, kereta mileage tak gerak.
suka hati nak duduk kat mana dalam rumah, boleh set up office, letak aircon dalam rumah. Instead of duk bayar kedai mamak punya aircon, baiklah bayar rumah kita punya aircon. Betul ke tak betul? Okay. Betul. Okay, saya nampak. What you should do now adalah keep on doing the same thing over and over again, but then dengan online. Itu saja. So, benda yang sama, buat kerap. Okay, faham. Yeah. Because your problem tadi bukannya marketing, tapi sales process. Cik Puan nak closing 30,000 punya package. Betul tak? Mungkin saya tak berani kan. Mungkin saya rasa benda ni macam berat. Saya nak bagi apa-apa tips hari ni. The problem is dekat sini, bukan dekat tips. Nak jadi CDM kena berani. Nak jadi CDM ni, sikit lagi, almost there. Buat apa saja untuk dapat jadi CDM. Yes, Tuan, yes. Okay, saya tidak boleh berlaku sentuhan sewaktu closing. Apa yang boleh kita buat? We can do extra mile. Contohnya, setiap kali habis closing, kita tak boleh sentuh dia, tapi kita boleh sentuh hati dia, betul tak? Hati, okay. The problem bukannya nak sentuh badan dia, betul? Bukan nak sentuh badan dia, tapi Cik Puan nak sentuh tangan dia, boleh menyentuh hati dia, betul tak? Yes, betul. Betul. So, the question is, okay, selain aku sentuh tangan dia ni, macam mana aku nak sentuh emosi dia? Itu yang kita kena fikir. Contohnya, daripada Cik Puan bayar duit minyak kereta, bayar untuk makan dekat kedai whatsoever, Cik Puan boleh hantar token of gift, post laju. Dia pun terkejut. Kenapa dia hantar? Siapa yang hantar? Dia buka-buka. Ya Allah, CDM Alina hantar. Dalam tu buat surat cinta. Terima kasih kerana luangkan masa untuk saya. Kan? Bersama-sama. Dah letak bedak sikit dalam surat tu. Betul? Yes, lain lah. It is. Your sales process must be di-online kan. But then ada few benda yang tidak boleh di-online kan. Fikir, apa motifnya sentuh-sentuh? Motif dia adalah untuk sentuh emosi. Macam mana aku nak sentuh emosi dia? Banyak cara. Betul. Boleh hantar apa hadiah kepada dia. Hantar hadiah kepada mak dia, lagi gila. Selamat Hari Ibu, hantar pada mak dia. Gila tak? Lagi gila. Apa Alina ni hantar pada mak aku siot. Hadiah. Nak bagi tahu appreciate kerana melahirkan seorang anak yang begitu baik ni. Ni prospek kita. Faham tak? Hantar prospek Siti, hantar pada mak hadiah. Sebab apa? Nak berterima kasih dan juga congratulations sebab melahirkan Siti. Siti ni sebaik-baik manusia, sebaik-baik kawan. Gila tak tersentuh Siti? Gila tersentuh si Siti ni. Last kali, jadilah downline you. Yes. Okay. Faham? Okay, nampak. Kalau nak menulis, how to write something yang tak boleh nak ditulis. So pergilah invest sikit beli iPad. Betul tak? Dekat iPad ni ada pen. Kalau tak nak beli iPad, belilah apa benda tu, Huawei ke apa benda yang boleh ada pen tu. So masa live, guna aplikasi Zoom. Zoom tu boleh nampak screen. So screen tu dekat mana? Screen dekat iPad ni atau screen dekat apa kita punya Huawei ke whatever. So apa yang kita tulis, dia boleh nampak. Faham? Faham. So that's the strategy. Yes. Online ni adalah perkara sama sahaja. Tabiat manusia masih membeli. Masih perlukan duit. Bukannya bila online, tak perlukan duit, online ni klik je terus sampai barang. Tak, perlukan duit, perlukan manusia, perlukan barang untuk dijual. Betul tak? Sama saja. Tapi method je berbeza. Method dia berbeza apa? Daripada aku pergi kedai, aku klik je. Benda sampai dekat rumah. Benda sama saja. Cumanya method berbeza. 50 tahun lepas, kalau Cik Puan hidup 50 tahun lepas, saya pun hidup, Cik Puan nak jumpa dengan saya, Cik Puan kena datang Pasir Putih, Kelantan. Pukul 9 pagi. Kena duduk depan saya, baru saya boleh bercakap dengan Cik Puan sekarang. Betul tak? Yes. But then sekarang ni saya duduk Pasir Putih, Kelantan. Wakaf Berangan.
Cik Puan duduk kat mana tadi? Rawang ke mana? Rawang, Bandar Tasik Puteri. Rawang pula. Ke dalam dah, betul tak? Contohlah, saya Betul. belum tahu lah Rawang kat mana. Betul. Dalam. Ujung dunia. Sama tak impact dia? Sama saja. Boleh bercakap juga. Minggu lepas, saya coaching orang Indonesia. Daripada mana? Daripada Bandung. Ada dia ambil tiket. Datang ke KL. Daripada KL, datang pergi KB. Daripada KB, naik kereta pergi Pasir Putih. Daripada Pasir Putih, tanya rumah saya dekat mana. Tak ada. You buka je telefon. Sama saja. Faham ke bang? Okay. The problem is bukan online, bukan offline. The problem is kat sini. Ni. Tak boleh ni. Biasa jumpa, biasa sentuh. Duk fikir yang tak boleh. Cuba fikir apa yang boleh. Apa yang boleh dibuat. Tu cara kita berfikir. Tak boleh cara A, cara B. Jalan ni tutup, masuk jalan kampung. Duk fikir benda tak boleh, oi. Tak hidup kita. Faham tak setakat ni? Okay. Faham, insyaAllah. Clear? Okay, satu lagi, Nak cabar Cik Puan pula. Pertama, you think of something supaya boleh jumpa seorang demi seorang. Faham? Itu biasa method yang you buat. Faham ke tak? Itu method biasa yang you buat. Jumpa seorang. Slow gila jumpa seorang-seorang ni. Saya tahu saya buat kerja tu dulu. 10 tahun lepas saya dah buat, sebab tu saya tahu macam mana CDM ni lah apa, you closing orang. Saya siap orang kena. Saya siap ada closing rumah orang. Saya pergi closing rumah dia telefon saya. Boleh tak datang rumah nak ambil nak minta saya closing, nak beli barang saya. Saya pergi rumah dia, husband dia apa perambat saya. Macam-macam saya tahu. Sebab tu saya boleh cakap macam ni. Betul. Sekarang apa yang Cik Puan perlu fikir pula? Daripada aku duduk satu malam jumpa seorang. Kalau 30 hari aku konsisten macam mana gila punya. Ayat dia gila, bapak punya cerita pun aku boleh let's say jumpa pun maksimum 2-3 orang je sehari. Maksimum satu malam seorang je. Tak sakit tekak dah aku ni. Nak tidur lagi, nak sahur lagi, apa lagi. Betul tak? So saya nak bagi cadangan pada Cik Puan. Contoh ni. Si HIO pun mesti ada this kind of strategy. Dia panggil apa party ke, home party ke, seminar ke, betul tak? Yes, ada. Adalah bawa orang je pergi seminar, dekat belakang tu dah ready dah apa bank semua, betul tak? Kalau dia nak register, dia pergi belakang terus register dengan bank. Betul tak? Betul. So, cuba fikir macam mana aku nak buat seminar di online pula. Yang orang boleh bayar terus di online. Kalau aku tak boleh ambil 30,000, aku ambil dulu 10%, 3,000 dulu. 3,000 dia boleh transfer bank je. Yeah. Betul tak? Dia boleh kena kredit je. Betul? Betul. So, macam mana aku nak buat? Saya ada teknologi tu. Right? Saya tahu apa nak buat. Kena belajar ni. Simple saja, kena buat seminar. Alright. So, kena buat seminar. The idea is buat seminar. Home party tu adalah seminar. Seminar adalah seminar. Right? Soalannya, macam mana nak buat seminar di online? How to seminar di online? Okay? Right. Sekejap. Saya anak saya ni. Okay? Alright? Boleh? Okay. Boleh? Okay. So, fikirkan cara dulu. Cari satu perkataan di online. Saya nak cerita, the strategy ada technical sedikit. Tetapi what you should do adalah pergi dekat online, type satu perkataan. Namanya webinar. Web seminar. Faham? Pergi belajar macam mana nak buat web seminar. Okay. How to make offer during web seminar. Webinar. Faham? So, apa Cik Puan perlu buat? Satu malam, Cik Puan terus kumpul. Katakanlah dalam seminar Cik Puan tu buat dekat Zoom ke whatsoever,
kumpulkan katakanlah 10 orang terus. Cik Puan pun cerita macam dalam seminar. Assalamualaikum, hi you all, kan. Hari ni I nak cerita satu opportunity best, right? Boleh create you jadi jutawan dalam masa yang singkat, kan. Sekian. Using the same slide yang you buat waktu seminar. But then online kan benda tu. That's it. Faham ke tak? Faham. Dah buat yang tu dulu. Dari CDM lah insyaAllah. Okey, Tuan, saya juga ambil stokis untuk advertiser. Stokis layang. Okay, good. Sebab Okay. Tuan Wan bagus. Dia boleh jaga. InsyaAllah. Rasa itulah. InsyaAllah saya cuba saya belajar ni webinar. InsyaAllah saya buat dulu webinar ni. Alina, Cik Puan jadi stokis advertiser. Yang ni advertiser ni dah dapat belum barang? Belum. Tengah tunggu sebab tu tak sabar. Nak buat iklan. Barang sudah habis. Dia tengah proses, tengoklah insyaAllah minggu ni. Tapi anyway, saya nak tanya Cik Puan, macam mana Cik Puan boleh ambil stokis advertiser? How? Cik Puan tengok webinar ke apa? Yes. Tengok webinar, tengok perkongsian Tuan dengan Wan. Dan cerita That's it. So apa yang saya buat? Pada dalam satu malam, Wan buat apa? Dalam satu malam saja Wan boleh cerita advertiser ni kepada hampir 500 orang satu malam. Advertiser dalam satu malam cerita kepada 500 orang. Berapa ratus orang saya ingat saya malam tu. Kan? Imagine kalau Cik Puan guna method Cik Puan jumpa 500 orang, you perlu 500 hari. Kalau seorang sehari, betul tak? Betul. Betul tak? Tapi bila buat web seminar, costing dia murah. Boleh duduk dekat mana-mana. Orang pun boleh duduk dekat mana-mana. We just need to transfer our knowledge. If they interested, then they will join us. Kalau dia tak interested, they won't join us. Itu saja. Mudah kan? InsyaAllah nampak. Mudah. Kena cuba. Mesti cuba. Yes. Yeah. Bukan cuba. Buat gila-gila nak jadi CDM kan? Nak pergi beli BMW, Mercedes rumah 3 tingkat, sejuta. Bukan. Nak bantu. Tuan, nak bantu keluarga Tuan. Nak bantu keluarga, nak bantu orang sekeliling yang memerlukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Gurau je. Okay. Yalah sebab biasanya kalau beli kereta mesti ambil gambar best kan depan kereta. Tapi kalau niatnya apa panggil untuk memberi inspirasi itu bergantunglah. Tapi kalau niatnya untuk show off itu bagi saya tak niat. Okay, bergantung kepada niat. InsyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Okay, belajar something. Buat dua benda ni, cari keyakinan, do and apa dia panggil bukan try do and improve. Do and improve. Setiap kali buat improve. Lama-lama insya-Allah kita akan perfect. So bila kita perfect, semua dalam IO tak akan cari Cik Puan pula. Cik Puan Alina macam mana? Amin. InsyaAllah. You kena join I punya network. I akan ajak for free pada network I. Oh, you never sebelah, minta maaf. You kena memang tengah berbincang dengan you punya PA untuk join. InsyaAllah. Untuk buat network marketing. InsyaAllah. Okay. Right, thank you so much, Cik Puan Alina. Right. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Tuan, terima kasih. Sama-sama. Right, Alhamdulillah. Kita dah bersama dengan Cik Puan Alina tadi. Hopefully anda berjaya pula belajar something. Right? Sebab bila kita nak buat business ni, macam Cik Puan Alina adalah business network marketing. Right? Business network marketing. So, network marketing ni lah bahasa lainnya adalah MLM lah. Senang cerita MLM. Multi-level marketing kan. Jual insurance kan. So semua tu dia perlu jumpa dengan orang. Dia kena jumpa dengan orang.
So bila nak kena jumpa dengan orang, the problem is sekarang ni musim-musim ni tak boleh jumpa orang, kedai pun tak buka, kena social distance 1 meter. Macam mana nak buat closing? So benda ni adalah benda yang sama dekat online. Same thing but then different method saja. So daripada jumpa, sekarang jumpa juga dekat online. Macam anda jumpa saya sekarang ni, kita bukan tak jumpa, kita jumpa. Anda boleh tengok saya, rupa saya macam mana, gerak badan saya macam mana, saya coaching, strategi saya coaching macam mana, right? Saya coaching, saya tak main-main tuan-tuan. Saya waktu saya seminar, ada time saya bercerita, ada time saya buat something yang luar biasa, ada something yang kadang-kadang kita menangis dan sebagainya waktu seminar. But then the moment I coach people, right, itulah cara saya. Kalau saya terpaksa serius, saya serius. Saya bergurau, right? But then most of the time, my focus adalah untuk hasilkan dan create dengan izin Allah, semua Allah izin, untuk hasilkan lebih ramai jutawan. Okay, so that's why please tolong pemanggil, kalau anda coach dengan saya, kalau tak boleh hadap dengan marah whatsoever, bukan marah sebab nak marah saya saja, tapi nak suruh kalau otak kita tu berkembang. Okay, right? InsyaAllah. So untuk network marketing very simple. Untuk jual agent insurance very simple. You just do live. Itu je. Bukan live dekat Facebook, tapi cari application lain. Contohnya Zoom, Google Hangout kan, buat live. Okay? Personal, cerita pada dia, right? Consult dia. Okay, kalau dia nak ambil, okay. Tak nak, tak apa. Boleh? InsyaAllah.